entah. Ada orang semua nak namakan sebentar tu apa ya? Entah kata dia orang. Kalau gitu pakat katakan sebentar. Sebelum kita mengganam pukul 1. Dulu memang pukul 1. Dia orang semua panggil pukul 1. Pukul 2. Itu kubur lama. Baru sempat 6 orang mati. Kuburkan di situ. Lepas tu dah pindah ke Bukit Tunggal. Tak ada dikuburkan situ lagi. Tu yang buat tembok kubur dia mana tu? Ada panggung, ada pondok, ada zik. Maksudnya ada hospital lah, kata ada panggung wayang lah, katanya ada rumah puan lah, kerja, ada bank sekali. Mana kena pergi tu tahun 7 bulan ni bergaduh. Dan naik mata rumah. Dan naik dekat atas tu. Lepas tu turun pergi ke dapur. Tu cakap apa saya? Wih, aku nak masuk ke dapur, nak dah seram tengok apa tu. Pencurigai masuk ni. Cakap, wih, ni dah macam tempat anu lah. Cakap dia. Rumah cantik rumah tu. Memang cantik tu. Tengok tiang Roman dia. Datang tengok tu. Cakap apa saya? Angkau orang dulu ni. Tengok dia punya rumah tu punya seni dia buat tu. Lagi cantik tu. Cakap ni. Ini ada apa dia atap pulut kuning berapat kan orang datang sini bawa pulut kuning, bawa ayam panggang, bayar niat apa tak. Tok Empang adalah pawang ke-7 yang akhirnya dapat membuka Jementah. Beliau berasal dari Sumatera dan menetap sementara di Negeri Sembilan yang datang berhijrah mencuba nasib. Tok Empang seorang yang boleh dikatakan hebat. Pernah suatu ketika beliau berbaring merintangi sungai Jementah dan di waktu yang sama orang-orang kampung membuat empangan di bahagian hilir. Setelah kerja-kerja di bahagian hilir siap, barulah Tok Empang bangun. Sebab itulah beliau digelar Tok Empang. Terdapat gantang beras yang masih disimpan oleh waris Imam Kahar ketika membantu Tok Empang mengikat padi dan beras. Situ satu. Mana? Ada dua. Tetap sana tak? Jadi Atau ni atau sana? biasa dekat-dekat dalam ni. Di sana. Ada ni tak ada. Dia datang sendiri, main orang sini banyak kena mana tu tolong. Datang orang Tok Empang ni lah, saudara Tok Empang tu. Kita bapak saudara dia tu. Anggap ni orang kampung ni pendam dalam parit, keluar bersit, depan terima, mana ada lubang semua keluar. Tak ada penulisan dia. Tak nampak. Tak apalah anu betul. Dia dekat. Di sebelah ni lah. Kalau dia ni tepi, mungkin dalam ni. Dia buat sekali kan. Kalau dia sana tepi sini kan. Tapi kalau kita orang biasa dekat dengan pokok di sini. Nanti ada mana? Besar ni satu. Ini satu. Ini Kemudian Boleh ambil gambar ni? boleh.
Ni kat sini kat pokok buluh tu kalau ikutkan. Kat peta. Dah pindah alih ke sana. Ni tapak asal. Dia meninggal kat sini, tak kubur asal dia. Tarikh pembukaan estet Ciliung tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan dari peta 1937. Federated Malaya Surveyor telah menunjukkan lokasi estet ini. Menurut cerita penduduk tempatan telah memberitahu bahawa terdapat pekan Jementah lama di dalam estet ini. Estet ini dimiliki oleh Madam Ciliung yang dikatakan juga mempunyai estet di Selangor dan Perak. Jalan sekitar penempatan estet ini asalnya menghubungkan binaan Jabatan Besi yang sama seperti Jabatan Besi di Pekan Jementah ke Asahan yang kini telah dirobohkan. Kalau tengok pada bawah ni, ada satu jalan lama tau. Jalan bawah Sorry. Okay, kita ke depan terus. Kita pergi ke kapal Sungai Siput. Kita boleh terus ke Jementah kan? Sekarang dah pukul 9.20. Alright. Ni kawasan yang ada simpan-simpan banyak di rumah tu. Kalau kat sana ada satu jambatan, bawah tu ada air dan anak sungai. Sama dengan sana ada satu jambatan. So semua kawasan sini adalah satu buah yang estate masa tu. Tapi semua dah roboh. Berdasarkan cerita orang kampung, terdapat pekan lama di dalam estate ini. Dikatakan terdapat panggung wayang, hospital, balai polis, bank dan rumah pekerja. Sejarah estet ini sangat berkait rapat dengan pembinaan rumah batu yang terletak di dalam kawasan kebun paya Mengkuang yang telah ditinggalkan sekian lama semenjak 1950-an. So ni terus ni kapal Sungai Siput. So ni ada bukit satu kat sini. So pada sini ni lah jambatan. Air dah tak ada. Okey, waktu hujan ada air. Tu jabatan. So ni lah tiga jabatan kita dah nampak sekarang. Yang ni ada yang anak sungai tadi tu. So patutnya kat sini ada kawasan rumah estate. Sana ada satu bukit tinggi. Ni lah. Kalau tengok sini lah, ada binaan longkang kat sini. Daripada bukit sana, tengah ada sini. So, sini ada batu tinggalan yang masih nampak lagi. Nampak tak? Bekas-bekas. Ni longkang zaman-zaman tu lah. Menurut kisah Puan Lili Muhammad Dah, cucu kepada kerani estet ini, telah memaklumkan estet ini juga dijaga oleh orang berbangsa Eropah. Mereka ini menaiki kuda untuk meninjau kawasan estet. Pekerja-pekerja estet ini ada kalangan mereka orang Jawa yang berhijrah dari Singapura. Jom kita coba ke sana, ke Sungai Siput. Pada tahun 1953, estet Ciliung ini telah dikenakan denda sebanyak $500 akibat gagal membersihkan semak samun sekitar estet. Kini, kawasan penempatan estet ini telah ditinggalkan akibat berlakunya darurat Malaya Emergency di mana pengaruh pengganas komunis sedang tersebar ketika itu. Orang ramai telah diperintahkan berkurung di kawasan Bukit Tunggal. Akibat daripada peristiwa inilah, kawasan kampung Bukit Tunggal mulai ramai diduduki. Sekarang kita dah sampai ke kawasan kampung Sungai Siput lah. Kalau nampak ujung sana tu ada bunga ledang, tapi dia tu tutup.
Okay, kita dah sampai sampai kat ikut. Ni ada rumah lama tinggi tapi dah roboh. Dia dah buat baru. Ni jual tekok ke jual mana? Kilo. Kami tak ada lah. Itu bukan yang mengenakan kami. Man, rumah siapa ni? Mak jaga. Mak jaga.